الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pihak pengurusan masjid memohon kepada saya untuk malam ini membahaskan sedikit Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tangguh pengajian kitab kita bulan hadap. Saya mulakan secara muqaddimah bahawa di dalam Al-Quranul Karim ada 4 tempat pada 4 surah Allah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah. Yang pertama, ayat 144 surah Ali Imran. Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Al-ayat. Saya baca takat 2. Dan tiadalah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Ayat yang kedua,
ayat 40 Suratul Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Shadaqallahul 'azim. Dan bukanlah Muhammad itu menjadi bapa di kalangan seorang lelaki di kalangan kamu, yakni Zaid bin Harithah. Muhammad itu bukan ayah kepada Zaid bin Harithah secara biologi, hanyalah ayah angkat, tetapi dia adalah Rasul Allah dan dia adalah penutup bagi segala nabi-nabi. Dan Allah itu bagi setiap sesuatu amat mengetahui. Yang ketiga, ayat nomor 2 surah Muhammad. Allah berfirman, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Al-ayat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Al-ayat. Dan yang terakhir, ayat yang panjang, ayat terakhir, ayat 29 Suratul Fath. Firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Al-ayat. Itulah 4 tempat di dalam Al-Quran apabila kita menyebut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pula kita antara yang kita kupas adalah falsafah bersolat di makam Ibrahim. Dan jawabannya adalah kerana mengenang jasa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jasa dia yang paling besar adalah sepotong doanya yang disebut pada ayat 129 Suratul Baqarah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam selesai meninggikan Ka'bah
Lalu mereka berdoa dengan doa yang disebut Allah. Ayat 129 Juzuk 1 Al-Baqarah. Allah berfirman, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itulah doa. Berdoalah Ibrahim alaihi salam. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan bangsa manusia yang akan mendiami negeri bumi ini, yang akan membacakan untuk mereka ayat-ayatmu, yang akan mengajar mereka Alkitab dan mengajar hikmah kebijaksanaan dan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Jangan lupa, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Nabi, aku ini dilahirkan kerana doa bapakku Ibrahim alaihi salam. Rawahul Bukhari. Itu Nabi sebut, berkat doa bapakku Ibrahim. Yang ketiga, Imam Sulaiman Al-Khattabi rahimallahu ta'ala ketika membicarakan arti cinta, Imam Sulaiman Al-Khattabi telah menyebut bahawa cinta ini terbahagi kepada dua bahagi. Pertama, kata dia, cinta yang kamu tidak payah belajar, yang kamu tidak perlu bersusah payah, tak perlu belajar cinta nombor satu ini. Contoh, kata Imam Sulaiman Al-Khattabi, cinta pada kedua ibu dan ayahmu. Hak ni tak payah belajar. Tak ada siapa yang tak sayang ayah dan ibunya. Hidup sayang cara hidup. Dah tak ada kita sayang cara mereka, dah tak ada. Dengan doa, wakaf, sedekah, macam-macam, supaya mereka berbahagia di alam barzakh. Itu tak payah belajar. Kecuali anak-anak biadab dan kurang hajar yang meninggalkan rangka ayah mereka di kebun, yang mereka tak ziarah selama 4 tahun. Mereka jawablah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sedih bila kita tengok rangka ayat mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, tak terfikir. Termasuk sayangmu pada anak-anakmu. Sayang pada anak-anak. Hak ni tak payah belajar. Beranak diberi nama yang baik. Itu tanda sayangmu. Biar dia membesar dengan nama yang baik itu. Sebab Nabi kan pesan supaya beri nama anak dengan nama yang baik. Nanti dia akan dipanggil, kata Nabi, di negeri akhirat dengan nama itu. Tanda sayang, kita bubuh nama baik, kita didik dia, kita nak jadi manusia yang baik. Itu tanda sayang. Perlu ke nak belajar? Tak payah, dia datang sendiri. Termasuk cinta tak payah belajar adalah sayangmu pada dirimu sendiri. Maksud kata Imam Sulaiman, apabila kamu sakit, kamu akan berubat. Kamu pening, kamu cari Panadol, kamu telan. Kamu demam, kamu akan pergi klinik, farmasi, macam-macam. Itu tanda apa? Tanda sayang kepada dirimu sendiri. Nak sihat, nak main masjid, nak main kuliah, nak sihat, kita berubat segala ikhtiar kita. Yang tu perlu ke orang nak beritahu? Tak payah, dia datang sendiri. Cinta yang kedua, kata Imam Sulaiman Al-Khattabi, adalah cintamu. Cinta yang mesti dipelajari. Cinta nombor dua ni tidak datang automatically. No. Dia tak datang automatik. Dia mesti belajar. Baru hadir perasaan cinta. Itulah cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti belajar. Belajar sirah, belajar perjuangan Nabi 23 tahun. Segala yang Nabi lalui, kita mesti belajar. Tak datang dengan sendirinya. Ia akan menghasilkan cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita mesti faham baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa keberkatan yang tidak ada tolong baliknya. Jangankan kata ajaran Islam yang Nabi bawa itu, yang penuh dengan keberkatan, tetapi batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa keberkatan yang cukup hebat. Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab, telah dibebaskan oleh Abu Lahab, dan Abu Lahab memerintahkan Suwaibah
supaya menyusukan Rasulullah. Kita nak tengok keberkatan. Maka Suwaibah menjadi ibu susu Nabi yang pertama, termasuk yang pernah menyusu dengan Suwaibah ialah ammi Rasulullah, pakcik Rasulullah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia merangkap pakcik Nabi dan juga saudara susuan Rasulullah. Di Makkah pada waktu ini ada satu musim. Kisah ni semua ulama sirah tulis. Tuan-tuan bukalah kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan almarhum Abdul Rahman Mubarak Furi. Tuan-tuan muslimat bukalah Fiqh As-Sirah karangan almarhum Ad-Doktor Said Ramadan Al-Budi. Tuan-tuan bukalah kitab Sirah Nabawiyah karangan almarhum Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Tuan-tuan bukalah kitab Fiqh Al-Harakah karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awad. Kita akan jumpa semua kisah yang sama. Apa dia? Dia ada satu musim, tarikh yang akan diisytihar oleh ketua bagi bandar Makkah. Itulah Datuk Rasulullah Abdul Muttalib. Satu musim untuk ibu-ibu susu datang ke bandar Makkah untuk ambil baby-baby yang baru lahir. Dan kebanyakan yang hadir adalah ibu-ibu di kalangan Badui. Mereka duduk di padang pasir. Mereka akan datang untuk mengambil baby itu dan dibayar upah. Tiada musim. So pakat tunggulah. Beratulah semuanya bersama baby masing-masing. Lalu datanglah ibu-ibu susui, ambil semua baby. Tinggallah seorang wanita yang masih berdiri memangku bayinya. Tak ada orang nak ambil. Wanita itu ialah Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Ibu yang mulia ini bersama anak yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu umur lebih kurang sebulan 2 bulan begitu. Bagaimana ketika hadirnya perempuan-perempuan ini, semua pakat ambil dan tinggal Aminah seorang-seorang. Kenapa? Kenapa tak nak ambil baby yang dipangku Rasul yang mulia? Jawabannya mudah. Kerana bila ditanya, mana ayah budak? Aminah menjawab, ayah dia meninggal dah. Waktu dia dalam perut lagi,
meninggal dah ayah dia, tak sempat nak tengok ayah. Lalu wanita-wanita ini meninggalkan Siti Aminah. Kenapa? Sebab bagi mereka, apabila ayah tak ada, apa maksud? Pulus tak ada lah ayah. Ayah bekerja. So takut nanti bayar tu tak berapa kemas lah, begitu. Sebab ayah tak ada. Yang lain ada ayah. Ada yang hantar sama. Macam kita lah, hantar anak pergi asrama tingkatan 1. Mak seorang aja kau, dah kita pergi sama ayah. Bawa paldi, hengok, biskut pimpong, segala jenis, baju, beg, semua hantar. Pesan dekat anak, ayah ni, jaga angduk asrama ni, dia adalah jentik-jentik telinga sikit, pumping sikit. Janganlah nak komplain tak tempat, sakat hantu tak ada apa, jangan bimbang. Depa tak serika hang sampai mati, jangan bimbang. Kata ayah ni pun. Nak balik sat lagi, siapa paling kuat teriak? Mak. Ayah tak ada hal, dia balik rokok belah, tunggu dalam kereta. Tu ayah. Tak ada dia gaduh. Yang pergi kan dia. Tak ada dia gaduh. Tunggu dalam kereta. Mana mak ni lambat. Phone lalu. Pak, dikit lah nak balik lah. Tu ayah. Mak tu lah duk pujuk. Sat lagi balik rumah. Apa kerja mak tu? Pergi masuk bilik anak. Cium bau jadi lah. Rindu. Pak tak ada dia pasal. Belanja anak tu pun dia tak tahu apa. Tak percaya tanya pak. Berapa yuran pun dia pun tak tahu. Dia kira bagi duit kan. Berapa jumlah yuran, semua dalam otak mak. Itulah apa janda, aku pun sama. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, bagaimana tengok tak ada ayat, tak mau. Itu yang Siti Aminah tinggal seorang. Balik dah semua. Tiba-tiba sampai lewat, kita nak tengok keberkatan. Nabi baru sebulan 2. Terlewat sampai dengan untanya yang kurus kering. Seorang perempuan dan suaminya. Daripada Bani Sa'ad bin Bakr. Itulah dia Halimah. Daripada Bani Sa'ad bin Bakr. Halimatun Sa'adiyah. Dari Bani Sa'ad bin Bakr. Dia sampai lewat. Dia tengok ke dia. Tak ada dah tinggal seorang. Dia pun pergi. Tanya sembah biasa. Pak mana? Aminah jawab dengan jujur. Pak dah meninggal. Tak ada dah. Apa jadi? Halimah meninggalkan Aminah. Halimah pun sama. Meninggalkan Aminah. Dan nak balik dah. Pergi kat untuk tok laki tunggu. Tok laki tanya mana baby? Tak payahlah bang. Pak dia meninggal dah. Pak dia meninggal. Nanti tak berapa kemas bayar tu. Apa laki jawab? Ambil bila. Berapa dia bayar? Lepas duit rokok aku sudah. Kata tok laki tu pun. Tuan puan jangan cari dalam kitab. Tak ada. Tak ada lah dia jawab lagu tu. Makna laki dia kata ambil lah. Daripada cepedak baiklah nangko. Daripada tidak baiklah aduh. Berpantun lagi. Ambil.
dalam majau untuk kurun letih anak balik kosong kiamit. Halimah patuh, patah balik. Aminah masih berdiri lalu di berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun. Okey. Lalu diserahkan kepada Halimah. Apa yang ditulis oleh Abdul Rahman almarhum Asy-Syaikh Abdul Rahman Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum. Dia menulis, ketika Halimah mengambil Rasulullah pada usia itu 1 bulan 2 bulan di pangku, benda pertama berlaku, terbit cinta, kasih, sayang bila matanya menatap wajah Rasul. Yang kedua, kata almarhum pengarang kita, maaf sebut, yang kedua, Halimah merasa lambung susunya sudah tidak sabar untuk mengeluarkan air susu. Halimah merasakan pelik pada tubuh. Satu macam punya macam tak sabar untuk mengeluarkan air susu. Halimah pun membawa Rasulullah naik atas untuk berlaku keajaiban yang ketiga. Untuk yang kurus kering telah berlari dengan lajunya sehingga memotong wanita-wanita awal yang ambil baby di awal, mereka balik dulu. Halimah datang kemudian. Tetapi untuk Aminah, untuk Halimah datang kemudian. Untuk Halimah telah memotong untuk yang awal. Laju Halimah dan suami datang naik kancil balik BMW. Oh, laju potong sehingga wanita-wanita yang balik awal merasa hairan. Hai Kak Limah, mereka badui, mereka tinggal sesama mereka. Hai Kak Limah, laju ni, laju sungguh. Tentang tahu apa kalimat jauh? Minyak hijau. Laju pakai minyak hijau. Apa minyak kuning? Dia kata cepat habis. Contohlah Rasul yang mulia di atas unta itu. Dan sampai ke kampung mereka. Apa kata Halimah? Rumput-rumput kering menjadi hijau, kambing yang lembek menjadi cergas ketika Rasulullah sampai ke kampung kami. Tuan-tuan, batang tubuh Rasulullah membawa keberkatan. Kita tak sembang lagi ajaran Islam yang Nabi bawa, belum. Batang tubuh Nabi dalam kitab Ashabur Rasul yang dikarang oleh Mahmud Al-Misri diceritakan suatu kisah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi tidur qailula. Tidur qailula adalah tidur sekejap sebelum masuk waktu zuhur. Zuhur 1.15, 1.16 kita tidur dalam
11.45 bangkit 12.30 atau 12.40. Itu qailulah, tidur sekejap sebelum zuhur. Ia adalah sunnah Rasulullah. Yang kerja pejabat dengan dina pula hidup sunnah punya pukul kan, jangan lupa benda itu lah. Nak sebut Nabi tidur di rumah Anas bin Malik, tidur qailulah. Tuan-tuan, zaman Nabi ekor tak ada, kipas tak ada. Ketika Rasulullah tidur, mengecik peluh Nabi, mengecik peluh mengalir di celah-celah janggut Rasul. Anas bin Malik memanggil ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Panggil Ummu Sulaim, mari, ta'al, mari. Lalu kata Anas, cuba maklik peluh Rasulullah. Nabi tidur, lepas. Lalu Ummu Sulaim berlari ke dapur, selongkar cari. Akhirnya jumpalah macam botol kecil, bekas yang kecil, diserahkan kepada Anas, ambil peluh. Anas pun pelan-pelan colek sikit celah-celah dahulu apa semua. Dapatlah setengah botol kecil begitu. Kata Ummu Sulaim, kami jadikan dia minyak wangi kami. Allahu Rabbi Rasulullah. Telah menulis Dr. Abdullah Al-Qarni di dalam kitabnya Al-Quran yang berjalan, rahmat bagi sekalian alam. Dia menulis ketika suatu hari Sayyidina Khalid ibni Walid, panglima Islam yang Nabi gelar dia Saifullah, salah satu pedang Allah. Perang terakhir dia peperangan Yarmouk di Jordan. Bagaimana Khalid ibni Walid memeluk Islam setelah berlakunya perjanjian Hudaybiyah. 6 Hijrah Hudaybiyah. Habis saja Hudaybiyah beberapa waktu, Khalid ibni Walid memeluk Islam bersama-sama Sayyidina sahabat yang mulia yang menjadi panglima Islam Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Mereka masuk Islam sebentar sekali selepas Hudaybiyah. Dua-dua jenderal perang. Amr jenderal, Khalid pun jenderal. Tapi gelaran dapat dekat Khalid kerana kepantasan kehebatan. Ketika dia kafir, dia adalah sayap kiri kepada pasukan Abu Sufyan di dalam peperangan Uhud, dan dialah yang menawan Bukit Pemanah dan menghentam sahabat dalam peristiwa. Satu hari ketika dia nampak macam menggelabat, perang terakhir dia Yarmouk, kalau tuan-tuan baca kisah dia bersyair waktu dia nak mati. Panjang syair dia. Dia mati itu atas katil, atas pembaringan. Dia nak syahid. Allah tak pilih tuan-tuan musliman. Walaupun dia digelar pedang Allah, Allah tak pilih dia gugur sebagai syuhada. Tetapi dia mati di atas pembaringan, lalu dia bersyair. Panjang syair dia. Kesimpulan syair dia lebih kurang, dia kata,
alangkah malunya aku mati sebagai seorang pondan. Tu syair dia. Dia rasa mati dia tu tak ada makna. Macam pondan mati atas kaki. Sedangkan dia panglima perang Islam. Subhanallah. Sampai tahap tu nak rindu mati syahid. Allahu Akbar. Satu hari dia dalam khemah. Dia menggelabah. Sahabat duk tengok, siapa si Khalid ni? Menggelabah tak ketahuan macam ada tak kena. Lalu sahabat bertanya, awak ni Khalid siapa? Sayyidina Khalid menjawab, aku mencari selai seluar. Hilang di mana seluar? Sahabat jaga anak seluar apa dia duk pakai tu? Jawab Sayyidina Khalid, aku mesti mencari seluar itu kerana di dalam poket seluar itu ada beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi dah wafat, dia bawa pergi perang rambut Rasulullah. Dia buh dalam poket seluar dia untuk mengambil keberkatan. Subhanallah. Rambut Nabi. Tuan-tuan tak sembang lagi. Air ludah Nabi. Sahabat menampung sedikit air wuduk Nabi. Berebut-rebut. Sedangkan dalam kajian yang kita baca, berapa banyak kuantiti air wuduk Nabi. Saya baca kajian, saya lupa website dia, menyebut bahawa banyak mana air wuduk Nabi. Kuantiti banyak mana. Kalau botol mineral 1.5 liters, tak besar, sama dengan 1,500 mililiter. Basic mathematics. Maka jadilah 1/5 liter. Maka air wuduk Nabi, kajian menunjukkan hanyalah sebanyak 750 mililiter. Maknanya separuh daripada botol mineral 1.5 liters. Separuh. Itulah kuantiti jumlah air wuduk Nabi. Banyak mana? Sebab Nabi nak ajar yang penting meratakan air wuduk. Bukan kuantiti, bukan banyak air. Sebab itu dalam hadis kan Nabi menegur Sa'ad bin Abi Waqqas kerana banyak sangat guna air sampai dia tanya Nabi, afi wudu'is salat, adakah dalam berwuduk ada pembaziran? Nabi kata ya, walaupun engkau berwuduk di sungai yang kuat. Ini Nabi ajar. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud, cukup dengan air itu menyentuh kulitmu. Dah cukup. Air wuduk kamu tu sentuh kulit. Itu yang bila kolah kita celup aja. Cukup. Menggosok-gosok anggota wuduk hanyalah sunat di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi wajib menggosok anggota wuduk mazhab Maliki. Wajib. Imam Malik wajib. Imam Asy-Syafi'i sunat. Tak gosok tak. Ibnu Mas'ud kata cukup air tersentuh kulit tak. 750 mililiter. Tuan, kita mewah dengan air tambah hujan lagi tak gaduh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi sekali-sekala kita pergi Kuala Lumpur, perhimpunan Aisyah lah apalah macam-macam. Kita belajar juga ambil wuduk dengan botol mineral
Waktu tu boleh tengok kelang kabut tak kelang kabut. Serba tak kena tuan, rasa tak lepas. Kena belajar sebab ia adalah merupakan perkara yang diajar oleh Rasulullah. Ratakan air, tak perlu air yang banyak. Muslimin, muslimat, sahabat tampung, walaupun kita boleh fikir banyak mana yang menitik tu, tapi ada sedikit dua tampung kosong, syifa, penyembuh penyakit. Allahu Akbar. Ini keberkatan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita nak sembah makhluk-makhluk yang bercakap dengan Nabi. Tak ada tolak batin insan ini, muslimin muslimat. Itu yang Nabi pernah sebut. Aku masih mengenali araftu, Nabi kata, aku masih kenal waktu ni Nabi Fathul Makkah. Nabi datang ke Makkah, ambil Makkah, bebaskan Makkah, lepas hijrah. Lalu Nabi kata, aku masih mengenali batu-batu yang memberi salam kepada. Aku masih mengenali batu-batu yang beri salam waktu aku di Makkah. Hadis Muslim sebut benda ni. Bagaimana Nabi berjalan aja. Assalamu alayka ya Rasulullah. Batu bagi salam. Pokok datang menghadap Nabi. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimat, kalau pergi ke Makkah, buat program jalan-jalan tanpa iman. Saya akan buat program kalau musim haji. Musim umrah kita tak buat sebab banyak jalan tutup. Musim haji dia buka. So kita akan buat program jalan-jalan tanpa iman. Kita pusing Masjidil Haram, tempat-tempat spot-spot yang bersejarah, yang tak ada dalam buku-buku di kedai. Yang ni kita dapat dari tok-tok guru kita di Makkah. Kita akan berjalan sampai hujung. Keluar Marwah hujung kita berjalan. Dan tuan-tuan, antara tempat nak tunjuk kata hebat Rasulullah adalah sebuah masjid. Namanya Masjid Syajarah. Kita boleh surfing website tengok, Google tengok. Apa dia Masjid Syajarah? Masjid tu kecil aja. Masjid ni sebelum sampai perkuburan Ma'lah. Perkuburan yang menempatkan ibu kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan penduduk-penduduk Makkah. Masjid Syajarah. Syajarah makna pohon pokok. Masjid itu di mana kecil kan. Masjid ini ada cerita ketika Nabi berada dalam suasana sedih, dicemooh, dikutuk, dimaki, dibuat macam-macam. So Nabi duduk di situ. Tiba-tiba datang pokok berjalan daripada atas bukit. Pokok tu turun daripada atas bukit, berjalan pokok tu. Ini bukan cerita kartun. Tempat pokok tu duduk sekarang ni pejabat tabung haji. Siapa yang duduk di Buruj Al-Janadariyah tu, pejabat tabung haji. Itulah tempat pokok tu dulu atas bukit, naik bukit sikit. Lebih kurang 900 meter daripada Masjidil Haram. Jauhlah sikit. Pokok duduk atas tu. Pokok tu turun sampai depan Nabi. Dia beri salam pada Nabi. Dia tunduk depan Nabi. Dia sembang dengan Nabi. Nabi cerita apa yang berlaku. Akhirnya pokok ini berikrar.
Dia kata, kalau manusia tolak engkau, cemooh engkau, aku akan membantumu. Pokok, wahai Rasulullah, aku akan bersama dengan. Lalu dia ribah dia balik. Dia naik atas macam. Riwayat ini sahih. Sebab itu Arab bela masjid tu. Masjid Syajarah. Tu ada apa? Musim haji pergi berjalan. Pusing satu Makkah tu. Keliling Masjidil Haram. Dengan mereka di hotel menunggu wukuf, bisa okok. Menunggu wukuf, bisa okok. Itulah kerja. Berjalan. Tengok Jabal Ka'bah, bukit Nabi Ibrahim ambil batu, betok tinggikan Ka'bah. Allah punya batu. Tengok Syubaikah, kawasan ditanam anak perempuan hidup-hidup. Semua ada keliling Masjidil Haram. Tengok laluan Sayyidina Khalid masuk dalam Fathul Makkah. Semua tahu ke tak tahu, batu kena berilmu. Muslimin, muslimat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian-ujian yang berat di dalam memperjuangkan agama ini. Dan kalaulah tuan-tuan muslimat buat sedikit kajian, tengok Al-Quran, kita akan jumpa serangan-serangan terhadap Rasulullah dan bagaimana Allah hajar Nabi jawab. Serangan kadang-kadang berbentuk peribadi, hina Nabi, mu'allamun majnun, pelajar yang gila, syihrun mubin, orang sihir, kahin, wa ma huwa biqawli kahin, kata Allah, tidaklah ucapan itu ucapan untuk dukun. Kahin mana bomoh dukun, dah dia bukan dukun, kata Allah. Mereka gelar Nabi ketika Nabi mula menyeru kepada Allah yang satu. Tuan-tuan muslimat, bagaimana antara bentuk serangan Abu Jahal ketika mereka ketandusan idea. Mereka dah tak tahu bagaimana nak sekat Rasulullah. Tak tahu nak buat apa. Seksa, boykot ekonomi, tak tahu gelaran. Akhirnya Abu Jahal berfikir dan mengeluarkan satu bentuk tuduhan yang Allah cerita dalam Quran. Kita tengok ayat ini macam simple saja, tetapi ia besar. Apa dia? Ayat 7 Al-Furqan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Simple. Kita baca ayat, apalah ada benda macam ni. Tetapi Allah cerita kenapa? Untuk mengajar kita, musuh-musuh yang lawan Islam, mereka ketandusan idea. Mereka takkan ada idea yang bagus untuk menyerang Islam. Tak ada. Apa makna ayat 7 Al-Furqan? Dan mereka berkata, apa punya Rasul yang kulung Tuhan, dia makan makanan macam kita. Wa yamshi fil aswaq, dia berjalan pergi market, pergi pasar macam kita. Abu Jahal kempen guna hujah itu. Laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun yakulu minha. 7 dan 8.
Kita tengok benda lah, benda hujah macam ni, tapi ia besar. Sampai Allah cerita dalam Quran bagaimana musuh tidak ada idea nak lawan Islam. Percaya? Takkan ada. Habis kuat mereka serang peribadi ulama tuan-tuan Muslim. Mereka kata kalau dia Rasul, dia takkan makan makanan macam kita, dia takkan berjalan pergi market. Cuba yang hujah bodoh. Tapi Allah cerita hujah yang bagi kita, apa hal nak sebut hujah? Itu yang Allah turunkan ayat untuk Nabi jawab pada 2 ayat dalam Al-Quran dengan pangkal ayat yang sama. Pertama ayat 6 Fussilat, kedua ayat terakhir Al-Kahfi. Pangkal dia serupa. Qul innama ana basyarun mithlukum. Panjanglah sampai ayat 6 Fussilat, ayat terakhir Al-Kahfi. Katakan wahai Muhammad, hanya ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu. Dalam Quran ada basyar, dalam Quran ada khalifah. Tu Imam baca maghrib tadi, mula ayat 30 apa khalifah. Ada al-insan, ada an-nas. 4 istilah kemanusiaan di dalam Al-Quran. Keempat-empatnya berbeza. Allah Ta'ala ajar Nabi, Qul innama ana basyar. Disebut dengan basyar. Tak disebut ananas, anal insan. Tak disebut ana basyar. Aku ni manusia serupa kamu. Bila kata basyar, biologi, kemanusiaan, iaitulah makan, minum, nangis, sedih, ketawa, marah. Itu basyar. Allah suruh Nabi jawab, apa yang kamu nak jadikan isu? Sebab aku basyar. Orang Arab tahu, Abu Jahal tahu makna basyar. Macam kita. So Nabi kena makan. Bila nak makan, yamshi fil aswaq. Dia kena berjalan pergi market. Pergilah pasar, beli kentang, beli bawang, nak masak dengan Khadijah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ini pun dijadikan isu oleh Abu Jahal untuk menolak Rasul. Bayang. Punya tak ada isu untuk menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ajar Nabi jawab. Benar, Nabi itu manusia seperti kita. Persoalannya, kenapa kena ikut Nabi? Itulah jawapan mudah. Pangkal yang sama tadi, 6 Fussilat, terakhir Al-Kahfi, sama aja. Apa dia? Yuha ilayya. Kamu kena ikut aku sebab aku dapat wahyu. Aku diwahyukan. Itu beza dia tu yang kena ikut. Sebab Nabi menerima wahyu. Nabi makan, kita makan. Nabi gelap, kita gelap. Nabi marah, kita marah. Itu biasa. Tetapi ada satu yang kita tak dapat. Hatta sahabat pun tak layak. Itulah wahyu yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas itulah kena ikut Nabi. Wahyu itulah Al-Quran. Maka Nabi kelahirannya terkait dengan Al-Quran. Dan ulama kata Ramadan seolah-olah hilang serinya. Ramadan berseri pasal apa? Turun Quran. Ini ulama.
Dan turun Quran bukan pada kita, pada Rasulullah. Kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Maka kena ikut Nabi di atas dasar itu. Kalau tak ikut Nabi di sudut pemakanan, itu nomor. Nabi makan kambing itu kegemaran Nabi. Kita orang Melayu pening, rugi besar. Wah, tahu ni Ustaz, saya peninglah kambing. Memang hal ni khusranil mubin. Berada dalam kerugian yang nyata. Rugi tak makan kambing, rugi. Dia pening, tak tahu pening pasal apa. Wah, kita kambing hilang. Kita tak makan, tak boleh, tak berdosa. Nabi suka makan labu. Nabi minat labu. Kita ada yang tak makan labu. Angin, sakit orang. Nah, saya labu tak boleh. Makan boleh, terlentang sakit orang. Sebab urat saya semua besi. Dia tak boleh kena labu. Nabi makan labu. Kita tak cibai labu. Tak ada dosa apa. Tapi Nabi baca Quran, baca wahyu. Kita tak ikut wahyu, dosa. Tak baca Quran berdosa dah. Sebab baca Quran sunnah. Baca Quran bukan wajib, kecuali Fatihah wajib. Nak sebut di luar sembahyang, tak baca Quran berdosa dah. Tapi memang teruk punya orang. Sebab WhatsApp hang boleh bunyai, hang baca Quran tak boleh baca, teruk punya manusia. Tapi tak berdosa, rugi. Tak ikut wahyu berdosa. Tak ikut halal haram, hukum hakam tegak larang yang Nabi bawa berdosa. Itulah Rasulullah. Tuan-tuan muslimah, bila kita bicara Maulid Ar-Rasul, ingat pesan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu hendaklah kamu memfokuskan kepada big frame, kepada rangka yang besar, dengan maksud jangan bahas remeh-temeh. Seperti contoh mencari-cari, membuang masa, bergaduh di kedai kopi, mencari nama bidan Siti Aminah. Tak payah. Entah kalau jumpa buah-buah itu gaduh di kedai kopi, rokok 6 batang, masing-masing buah nama. Kita tanya awak Amin. Dan kami duk cari nama bidan Siti Aminah waktu Rasulullah lahir. Tuan-tuan, tanya dia satu kan. Hang beranak dulu, bidan mak siapa? Tanya. Saya kata tak tahu. Hang sudah, lepas dia sudah. Itu jawapan. Kita pun tak tahu. Hak tu tak payah tahu. Oi, Nabi andoi ke tak andoi, itu lagi hak. Perbahasan remeh-remeh ni dosa. Hari keberapa Nabi berkhatam ni? Kalau tuan-tuan ngaji bab Nabi berkhatam, banyak riwayat. Ada riwayat kata Nabi siap berkhatam lahir. Ada riwayat kata hari ke-7 dikhatamkan oleh datuknya Abdul Muttalib. Selalu bahas benda-benda ni, yang penting ajaran yang Nabi bawa. Tanya pada diri, aku ni ikut Nabi ke tidak? Ikut Nabi dah banyak mana? Tanya diri kita masing-masing. Aku ni layak tak dapat syafaat Rasulullah? Yang tu kena tanya. Tak ada siapa boleh tolong kita dah di akhirat kecuali Rasulullah dan syafaatnya. Dan Rasulullah sebut, orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat ialah paling banyak solawat atas aku. Nah, tanya diri awak, banyak mana selawat sehari Nabi? Saya selalu ingat dalam kuliah,
paling busuk 100 kali solat. Paling tak ada di luar solat kita mesti bersolat 100 kali paling tidak. Ambil masuk tuan-tuan muslimat, ambil masuk. Dan saya yakin tuan-tuan muslimat buat benda-benda sebegini. Allah, ya Allah, nak bahan kedua 3 hari 4 hari tak habis perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan yang boleh saya buat pada malam ini ialah bagaimana Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ingat dia adalah Rasul. Walaupun dia makan minum seperti kita, bersedih menangis seperti kita, tetapi dia Rasul Allah, utusan Allah yang membacakan Al-Quran kepada kita. Dan kewajiban kita adalah mengikut wahyu yang dibacakan oleh Nabi yang ada bersama kita di dalam rumah-rumah kita, di dalam dada dan pemikiran kita. Itulah Al-Quranul Karim. Dan ingat, Rasulullah itu is the walking Al-Quran. Dialah Al-Quran yang berjalan. Semoga ada manfaat. Sedikit yang saya bahaskan, dan ada minta buat satu pengumuman. Minggu depan hari Khamis 26 hari bulan ada satu lagi ceramah Maulid Rasul di Surau Taman Nilam. Surau Taman Nilam, penceramah dia aku. Saya akan berceramah sekali lagi di Surau Taman Nilam, insya-Allah kami depan. Moga Allah merahmati kita semua. InsyaAllah saya coba ubah tajuk perbahasan berbol. InsyaAllah semoga Allah memberi rahmat kasih sayangnya, menyelamatkan kita dalam bentuk kita hadir malam ini dan kita bicarakan tentang insan kamil ini, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadi saksi di negeri akhirat dan menjadi penebus untuk huru hara di bumi mahsyar. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Maka dipeliharalah mereka dari huru hara bumi mahsyar. Maka barang siapa yang dipelihara dari susah payah bumi mahsyar, faqad rahimtah, maka sesungguhnya dia telah dirahmati oleh Allah. Ayat yang ke-9 surah Ghafir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم
wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lam.